A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey, untuk pelajaran hari ini kita nak sambung lagi cerita berkenaan dengan khalifah yang kedua dalam sejarah Islam, iaitu Khalifah Umar ibn Al-Khattab yang menggantikan khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar ibn As-Siddiq. Kita telah pun selesai cerita tentang beberapa perkara lah mengenai khalifah yang kedua ni, antaranya keturunan dia, kelahiran dia, kehidupan dia masa kecil, macam mana dia masuk Islam, dan macam mana dia digelar sebagai Amirul Mukminin, dan apakah tugas-tugasan yang utama, perkara yang dibuat semasa pemerintahan beliau. Kita dah selesai sedikit. Jadi pada kali ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan apa yang dibuat oleh Saidina Umar ibn Khattab zaman dia menjadi khalifah. Jadi apakah jasa-jasa yang dia buat untuk umat Islam sehingga sekarang ini, maka kita belajarlah lebih kurang apa mengenai jasa-jasa ataupun perbuatan-perbuatan beliau tersebut. Jadi untuk yang pertama itu, iaitu dia telah menyusun hal ehwal pentadbiran, dan kita sekarang ini masih lagi menceritakan tentang penyusunan hal ehwal pentadbiran oleh Saidina Umar ibn Khattab. Kita selesai tentang sistem hasil negara dan juga cukai. Dan untuk yang kedua ni kita nak sambung pada hari ini, pada kali ini, iaitu dia telah pun membuat satu perkara, iaitu Insya'u ad-Dawawina. Insya'u ad-Dawawin. Okey, Ustaz baca dahulu tiga perkara tu. Diwanul Kharaj li rasdi mawridid dawlati wa masrufatiha. Nombor dua, Diwanul Jundi yuhsa fihi asma'ul junudi litahdidi a'tiyatihim dalam kurungan rawatibihim. Yang ketiga, Diwanul Ata'i litasjili asma'il muslimina wa ata'ihim min baitil mal. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan diwan? Diwan ni bermaksud catatan, buku catatan, buku rekod lah zaman kita. Jadi perkara yang dibuat oleh Saidina Umar, dia ni menubuhkan jabatan, buku rekod ataupun kementerian lah di zaman kita lah ni. Yang pertama, jabatan dipanggil Diwanul Kharaj, yakni jabatan Al-Kharaj, hasil negara. Kharaj ni cukai dia yang dipungut menjadi hasil negara. Al-Kharaji maksudnya jabatan ataupun kata kementerian keuangan lah zaman kita. Lirasdi, untuk memantau. Lirasdi maksudnya memantau. Maurid, sumber. Ad-Daulah, sumber hasil negara. Wa masrufatiha, dan juga perbelanjaannya. Nak catat ni, diwan-diwan ni buku rekod tadi Ustaz kata. Jadi dia nak catat perbelanjaan negara, mana wang masuk mari mana, dan keluar wang tersebut keluar gimana, dibelanja mana dah. Jadi ini adalah pembaharuan yang dibuat zaman Saidina Umar. Yang kedua, Diwanul Jund, iaitu jabatan Al-Jund. Jund ni maksudnya tentera. Ini jabatan hal ehwal tentera, ataupun kalau zaman kita Kementerian Pertahanan deh. Cerita tentang kekuatan ataupun peralatan perang lah. Okey, jadi sini yuhsa, dicatat. Yuhsa, dicatat, direkod. Fihi, padanya, pada buku rekod di Dewan tu, pada jabatan ni, siapa direkod? Apakah yang direkod? Iaitu asma, nama-nama al-junud, nama-nama tentera. Litahdidi, apa direkod ni? Litahdid, untuk menentukan, untuk nak kira. Tahdid ni nak mengira. A'tiyatihim, iaitu nak mengira perbelanjaan mereka, ataupun nak mengira gaji mereka. Nak mengira gaji, sebab tentera. Jadi setiap tentera itu berbeza berdasarkan pangkat dan sumbangannya, maka nama-nama mereka itu disimpan, direkodkan di dalam Dewanul Jund, supaya gaji-gaji mereka dibayar. Nombor 3, Diwanul Ata, iaitu jabatan bantuan rakyat. Ata ni pemberian.
Diwan jabatan, buku rekod kira-kira. Al-ata ni pemberian, atau dalam bahasa kita kat bantuan. Bantuan lah. Untuk apa ni jawatan ni? Litasjili asma. Litasjil ni maksudnya untuk mencatat nama-nama. Asma itu nama-nama al-muslimina, orang Islam, wa ataihim. Bila dah catat nama ni, wa ataihim, dan nak mengagihkan pemberian, nak memberi mereka apa-apa bantuan, min baitil mal, daripada baitil mal, ini sumber perbendaharaan negara, daripada bank lah zaman itu, bank Islam zaman itu dia, baitil mal nama dia. Jadi apa-apa sumber kekayaan negara, kerajaan Islam pada ketika itu dimasukkan ke dalam sumber tersebut, baitul mal. Cukai-cukai hak dipungut ke apa, dimasuk dalam itu untuk siapa nak makan, bukan untuk khalifah, orang-orang besar, menteri-menteri, tak, tapi untuk nak diagihkan kepada orang-orang Muslim yang tinggal di dalam negara yang susah. Okey. Jadi itu perkara yang kedua, insya'ud dawawin. Ketiga, wad'u tarikhil hijri, iaitu perkara yang ketiga yang dibuat oleh Saidina Umar, ia menetapkan kalender tahun hijrah, tarikh hijri, tarikh tahun hijrah. Zaman sebelum tu tak pakai lagi kalender tarikh Islam. Bermula dengan zaman Khalifah Saidina Umar baru dia guna dah. Jadi dia kata sini, ittakhaza Umar radhiyallahu anhu min hijratir rasuli sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati bidayat at-tarikh al-hijri alladhi yu'arrakhu bihi al-muslimuna al-yawma, ataupun alladhi yu'arrikhu bihi al-muslimuna al-yawma. Okey. Yang kedua, lianna tilkal hijrata tu'addu nuqtata tahawulin hamatin fi tarikhi ad-da'wati wantisariha. Okay. Apa cerita tentang kalender hijrah ni? Okey, untuk pengetahuan, bulan-bulan hijrah ni macam kita ada lah, macam awak tahu semua tu dia ada 12 bulan, nama-nama dia Muharram, Safar, apa semua tu kan. Tu dah ada sebelum pada ni pun, sebelum Nabi lahir pun dah ada dah kalender-kalender dengan nama-nama tu. Cuma maksud sini Saidina Umar dia kira, dia ambil peristiwa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia jadikan tahun tersebut sebagai tahun pertama hijrah Islam, tahun pertama kalender Islam. Kalau kita lah ni kita pakai tahun 2021 ni, maksudnya gapo? Maknanya tahun 2021 dah lah ni. Dia kira atas dasar gapo? Okey, jawapan dia kira atas dasar ni kalender orang kafir ni, orang barat. Jadi pada sangkaan mereka 2021 ni merupakan umur Nabi Isa ni. Nabi Isa lahir. Kalau dia masih hidup, maknanya umur dia lah ni 2021. Bermaksud kalender kita pakai lah ni adalah kalender Masihi. Masihi ni Nabi Isa lah. Dia diambil sempena mengikut dakwaan mereka lah. Sempena hari kelahiran Nabi Isa AS. Jadi dikira daripada tahun tu kira satu. Manakala kalender hijrah ni lah ni 1442 ni. Dia bukan ambil berdasarkan tahun kelahiran Nabi tak, tapi mengikut Umar buat ni, Saidina Umar ni dia jadikan tahun peristiwa Nabi berhijrah tu sebagai tahun pertama bagi kalender umat Islam dia. Satu hijrah. Iaitu Nabi berhijrah tu deh. Jadi situ adalah tahun 1. Okey, jadi kita tengok sini terjemah setiap perkataan dia kata ittakhadha Umar mengambil, ittakhadha ni mengambil, min hijratir rasul, daripada peristiwa hijrahnya Nabi Rasul ni, Nabi berhijrah, ilal madinati, ke Madinah, okey, bidayat tarikhil hijri, sebagai permulaan kalender tahun hijrah. Bidayah permulaan, tarikh ni kalender tahun hijri, hijrah, al-hijri, tahun hijriyah. Allazi yang mana
yu'arrikhu bihil muslimun, umat Islam menggunakannya al-yauma ni pada sehingga hari ini. Jadi umat Islam dia guna kalender Hijriah, dia buat kira-kira bulan ke apa semua tu, guna kalender Hijriah, guna Hijriah. Lah ni kan kita dah 1442, bermaksud tolak 1442 yang lalu tu merupakan peristiwa apa? Apa yang berlaku pada 1442 tahun yang dahulu? Terjadinya penghijrahan Nabi bersama dengan Saidina Abu Bakar dari Mekah, mereka menuju ke Madinah. Itulah peristiwa dia, sumber asasilah. Jadi tapi diambil oleh siapa? Nak kira jadi kalender Hijriah ni, siapa yang buat? Khalifah mana? Umar ibnu Al-Khattab. Bapa Umar ambil hak tu? Dia tak ambil hari Nabi lahir ke, ataupun hari Nabi meninggal ke, ataupun apa-apa lagi lah. Kenapa? Kerana tilkal hijrah tersebut, hijrah Nabi tadi, tu'addu, dikira, nuqtata, titik tahawuli, titik perubahan, hamatin, yang penting, di dalam tarikh dakwah, dalam sejarah dakwah Islam, wantisariha, dan juga kemenangannya. Kerana kita tahu cerita pasal Nabi dia asal dari Mekah, kemudian bila dia mari dakwah ke apa semua, banyak menerima tentangan dari kaum musyrikin Mekah dia, orang kafir Quraisy. Jadi nak tak nak duk lama, selama 13 tahun dia berdakwah, lah datangnya arahan ataupun kebenaran dari Allah Subhanahu Taala untuk berhijrah ke Madinah. Jadi Umar anggap sebagai itulah peristiwa hak penting. Selepas daripada Nabi berhijrah pergi Madinah, dapat bina negara Islam di Madinah, dapat kuatkan dakwah Islam tu tersebar ke seluruh pelosok semenanjung tanah Arab, semenanjung Arab tu deh. Dari situlah maka dia kira penting, kira-kira ambil peristiwa itulah menjadi tahun pertama untuk kalender tahun Hijriah. Selesai yang pasal tahun Hijriah, kalender, kita pergi kepada yang nombor dal, iaitu tanzimul wilayat. Ni perkara yang dilakukan oleh Umar juga, iaitu tanzimu al-wilayat, iaitu menyusun wilayah-wilayah. Nak pecah ni wilayah mana, ni nama gapo, ni nama gapo wilayah. Macam kita lah ni kan, Malaysia kan ada berapa wilayah semua. Ada Kelantan, ada Terengganu, mana ada sempadan dia gapo tu. Dah ditetapkan dah. Jadi sama juga perkaranya yang dilakukan oleh Umar ni. Umar ni ibarat macam Perdana Menteri lah. Dia khalifah ke, orang yang besar sekali. Jadi dia lah yang menyusun perkara ni. Nak jadi pentadbir itu comel, tak ada berlaku kacau bila peling gapo dok dah. Jadi ni antara yang dibuat oleh Saidina Umar. 10 tahun kak, bukan duk saja makan dia dok. Tapi khalifah Islam zaman itu zaman hebat lah. Tak serupa dengan kita lah ni tak. Tapi inilah kita belajar. Untuk kita nak tiru, kita belajar ni, cerita ni bukan nak dengar saja sekadar nak masuk presedok, tapi untuk kita nak ambil iktibar lah, supaya apabila kita seksak, mungkin kita tak tahu jadi gapo tu hal lantik kita jadi orang besar ke seksak ke. Jadi kita belajar dah tarikh-tarikh ni supaya kita dapat mencontohi teladan yang ditunjuk oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Bila kita jadi orang besar, tak semestinya jadi menteri dak, Perdana Menteri pun, kita jadi ketua gapo, ketua keluarga kita seksak pun. Gitulah gapo kita kena buat dak. Jadi toke restoran ke, sama juga bila jadi toke apa-apa pun, kita akan ada anak-anak buah kita, maka kita kenalah mentadbir, urus mereka-mereka ni dengan cara yang baik. Tak menzalimi mereka, bagi mereka macam tadi, bagi duit gaji molek, kira molek, dan sebagainya dah. Tanzimul wilayah ni nak menyusun wilayah-wilayah yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Islam pada ketika itu di zaman pemerintahan Umar ibn Al-Khattab. Jadi Ustaz baca dulu teks Arab dia untuk baris. Qassama Umaru radhiyallahu anhu al-bilad al-maftuhah ila wilayatin. Yang keduanya, ayyana ala kulli wilayatin amilan yanubu anhu fi tasrifi syu'unil wilayah. Yang ketiga,
kana Umaru yuhasibu wulatahu hisaban daqiqan. Okey. Baik kita tengok maksud setiap satu daripadanya. Okey. Poin yang pertama, qassama Umar. Umar ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qassama, membahagikan, memecah-mecahkan dan membahagi-bahagikan al-bilad al-maftuhah, okey, kawasan yang ditakluk. Maftuh ni maksudnya yang dibuka lah, negara-negara sebelum ni kan. Bermula daripada semenanjung tanah Arab zaman Abu Bakar, selepas dia dah ambil tu, maka datangnya Umar, dia peluahkan lagi kawasan, keluar lagi daripada kawasan semenanjung Arab tu dah. Pergi buka habis ke Palestin ke apa masa tu. Dia buka belakang Mesir ke apa dah. Yang pada ketika itu bukan di bawah pemerintahan orang Islam lagi. Tapi bila marinya Islam ni, bila adanya khalifah ni, maka pakat-pakat buka belakang kawasan-kawasan itu yang dijajah oleh pemerintahan yang bukan pemerintahan Islam. Dan bila dibuka sahaja kawasan tersebut, jadi siapa yang nak tabik urus? Jadi Umar dengan kebijaksanaan dia bahagi dulu. Okey, kawasan ni mungkin dah ada nama dah, Mesir ke Palestin dah ada dah nama dia. Cuma dari segi pembahagian wilayah ni dia tetap ada. Okey, kawasan sekian ni aku bahagikan kepada ila menjadi wilayatin, menjadi wilayah-wilayah. Ni wilayah gini, ni wilayah sekian wilayah-wilayah. Apa bagi wilayah tu nak senang lah. Nak takbir urus. Sebab nak bagi senang dah. Sebab yang kedua, poin yang kedua dia kata ayyana ala kulli wilayatin amilan. Ayyana ni beliau melantik. Siapa melantik? Siapa beliau? Iaitu Umar. Ayyana dia ni melantik. Ayyana ala kulli wilayah, ke atas setiap, kulli ala tu ke atas, kulli setiap wilayah. Setiap wilayah dilantik siapa? Amilan, seorang pegawai, gubernur ataupun ketua, yanubu anhu, untuk mewakili dia. Sebab Umar ni dia seorang kan. Itu boleh lah, bila dah besar dah kawasan tu, mesti dia kena hantar wakil lah, untuk nak gantikan dia melaksanakan kerja-kerja dia. Melantik seorang pegawai, yanubu anhu ni mewakili beliau, fi tasrif, dalam menjalankan syu'unil wilayah, dalam menjalankan urusan wilayah berkaitan dengan wilayah tersebut. Urusan apa? Pentadbir duit, hal ehwal orang miskin. Macam kita kat lah ni kat setiap kampung tu dia ada tok gawa dak. Orang kampung apa dia tok, apa panggil apa, tok gawa deh ataupun dah gitulah. Bapa dilantik tu untuk wakil kepada orang atas, nak tahulah, nak jaga anak-anak buah ni, anak-anak kaki ni, anak-anak orang kampung ni. Nak tahulah cerita dia, supaya hak wakil ni lah nanti akan sapa kepada orang atas. Kata ni rumah mak dah enak ni, tak cukup makan ni, ni rumah ni beres belaka dah, tu anak dia baru accident, kena tolong lah. Jadi mereka-mereka ni, pegawai-pegawai ni lah, tok ketua ni, tok gawa ni, tok ngulu ni, dia lapor kepada orang atas dia. Di sini sama juga konsep ya. Dia akan royak kepada Umar, sikit gapo hak nak kena buat sebagai ganti dia lah. Umar duk sore tak boleh lah, dia nak tengok banyak perkara dia. Jadi dia buat sistem macam ni, supalah juga dengan kita learn ni lah. Cuma zaman dia tu orang-orang jenis baik-baik belaka kan, jenis kita pun ada sini, tapi tak dinafikan ada juga hak tak beramanah betul lah. Jadi zaman itu pun ada juga. Biasalah orang ni mana-mana ada yang baik, ada yang buruk. Cuma dijamin dah zaman tu generasi mereka lah yang terbaik. Selepas tu baru mari belum tu hak baik. Hak dia lah zaman terbaik, lepas tu kau kurang dah. Zaman generasi lah, generasi hak pasal Islam ni. Okey, dan yang terakhir, poin yang terakhir, kana Umar yuhasibu wulatahu hisaban daqiqan. Kana Umar ni yuhasib ni dia nilai, dia kira, dia akan pantau, dia akan nilai, dia akan tengok wulatahu ni, pemimpin-pemimpin dia ni, wakil-wakil tadi, tok gawa, tok peti tadi, wakil-wakil dia tadi, hak yang dihantar ke setiap wilayah yang dibuka tadi, dia akan kira, bukan kata lot dak. Dia akan kira lah.
sebab amanah kan. Bila dah bagi amanah, maka mereka hendaklah laksanakannya dengan baik. Jadi Umar ni yuhasibu ni kira dia nilai tahu semua wakil-wakil dia tadi, pemimpin-pemimpin yang dilantik tadi, hisaban daqiqan, dengan penilaian yang daqiqan ni, yang sangat-sangat teliti, supaya tidak dapat mereka ni pecah amanah. Duit yang sepatutnya dia hantar kepada rakyat ni masuk ke siapa ke tangan rakyat lah, bukan makan lo demo dok. Jadi kira-kira lah buku rekod ke apa tu tengok sosok. Nak pastikan siapa ke tahap gitu sekali deh. Nak kena mengompok dia ni, dia beriman. Dia memang keimanan itu tebal lah. Dia ni takut Tuhan kan. Hak langgar peraturan ni, hak tak berapa nak takut lah mana lah ni. Hak jenis tak langgar ni lah sebab dia takut. Kalau dia tak takut Tuhan kat pakat makan belakang lah, rasuah makan, pecah amanah, duit orang pun sapu, tak, curi dan sebagainya. Ni tak takut Tuhan, ni tak ingat pun Tuhan. Kalau dia tahu Tuhan tu tengok dia, tak berani nak buat benda gitu tak. Okey, baik. Seterusnya, nombor H, insya'ul mudun. Okey, Ustaz baca dulu. Ba'da istiqraril futuhi nisbiyan, wajjaha Umaru radhiyallahu anhu bibina'i ba'di al-muduni. Okey. Lepas tu yang kedua, qad tamma ikhtiyaru mawqi'il mudunil jadidi ba'da musyawaratin bainal khalifati Umar wa qadatihi al-maidaniyin. Lepas tu yang ketiga, bana Uqbatun ibnu Ghazwan radhiyallahu anhu madinatal Basrah, wa Sa'd ibnu wa Abi Waqqas radhiyallahu anhu Madinah al-Kufah, wa kiltahuma fil Iraq. Dan yang terakhir sekali, bana Amru ibnu al-As radhiyallahu anhu Madinata al-Fustat fi Mesir. Okey, ni nak cerita tentang bina bangunan ataupun bandar-bandar baru. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertamanya, ba'da istiqraril futuh, ba'da selepas istiqrar, pembukaan, al-futuh ni pembukaan, istiqrar ni stabil. Selepas stabilnya pembukaan, maksudnya pembukaan wilayah daripada pemerintahan hak sebelum ni yang bukan agama Islam, selepas ambil tanah wilayah-wilayah tersebut tu, dah ambil selesai ke apa, kalau hak perai kat perai lah deh. Jadi bila dah selesai, stabil dah, tak ada gapo dah, ancaman musuh pun dah tak ada dah. Okey, wajjaha Umar, Umar mengarahkan, wajjaha ni mengarahkan, siapa dia? Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mengarahkan apa? Supaya bibina'i, supaya bina ba'dil mudun, beberapa bandar kota lah, kota baru. Bandar ni untuk apa? Untuk nak memudahkan urusan lah. Banyak kan. Kalau tidak, tak kena ada bandar dia macam kita kan. Gapo bandar kita, ada bandar Pasemah, Kota Baru gapo tu. Apa kena ada bandar-bandar gitu tu. Nak memudahkan urusan, sebab di bandar tu macam-macam kita nak buat urusan kita dah. Kita hidup di kampung, tapi nak gapo-gapo, kalau urusan kat kita pergi bandar. Jadi tempat bandar ni perlu ada lah di setiap kawasan ni. Macam kalau Malaysia kat, bandar kota utama dia kat, kata ibu negara kat, Kuala Lumpur tu sebagai mewakili son negara selalu. Lepas tu setiap negeri ada bandar-bandar besar, ibu negeri, dan setiap tu pula wilayah ada, jajahan pula ada dia punya bandar dia. Kalau Tanah Merah kat, bandar Tanah Merah. Kalau Macang ada bandar Macang dan sebagainya. Jadi zaman Omar ni selepas dah buka kawasan baru, tengok kalau kawasan terabur ke apa, lepas pada settle belaka, okey, kita buat bandar. Tu maksud dia dah. Okey, kemudian qad tamma ikhtiyar. Okey, qad tamma bermaksud selesai. Tamma ni selesai, ikhtiyar ni pemilihan, mauqi' tempat, tempat al-mudun al-jadid, tempat bandar baru. Selesai pemilihan tempat-tempat ni,
nak pilih tempat nak buat bandar ni selesai melalui apa? Ba'da, selepas musyawarat. Yang ni mesyuarat, perbincangan. Musyawarat ni maksudnya mesyuarat lah. Kita selepas bincang, bukan Umar ni buat seorang dia tak, tapi dia bincang dengan siapa? Bainal Khalifah Umar, antara Khalifah Umar, dia bincang dengan waqadatihi al-maidaniyin, dan pemimpin-pemimpin. Qadatihi, pemimpin-pemimpin beliau al-maidaniyin, di tempat tersebut. Pemimpin-pemimpin di kawasan itulah, pemimpin-pemimpin asal yang memang ada kepakaran, pengetahuan dalam nak merancang bandar ni. Jadi Umar ni selepas bermusyawarah dengan mereka ini, tanya pendapat nak mana, selesai, maka selesailah kedudukan tempat bandar baru hak dipilih tu. Tengok teratur kan sistem dia tak. Lepas tu bana, kita nak cerita lah ni pula, siapa yang bina, nama siapa, dan dia bina nama kota gapo dah. Ni boleh ambil teknok lah, sebab takut ditanya dah, siapa ni bina bandar ni, ataupun bandar ni pembinanya ialah siapa, ataupun orang tu dia bina nama bandar mana, bandar gapo, gitu. Jadi sini nombor poin yang ketiga, dia kata bana Uqbah ibnu Ghazwan. Ada seorang yang bernama Uqbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, dia bana tu maksudnya bina Madinatul Basrah. Dia bina kota Madinah tu, kota, nama kota tersebut Basrah. Okey. Pembina siapa? Uqbah bin Ghazwan. Dia bina apa? Nak bandar yang bernama Basrah. Dan yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas tu nama sahabat radhiyallahu anhu. Dia bina nama bandar apa? Madinatul Kufah. Sebenarnya Madinah ni, bandar-bandar ni pun dah ada, cuma bina ni maksudnya nak menaik tarafkan lagi. Macam contoh bandar Tanah Merah pun dah ada dah, sebelum pada ni pun dah ada, tapi nak bina tu maksudnya kita bina comel jalan dia, bangunan, sistem perparitan ke apa itulah maksudnya dah. Okay. Kufah gapo semua tu Basrah dah ada dulu, cuma hak nak bina dia bagi zaman comel lagi zaman Umar ni, itulah Uqbah dia ambil, Uqbah bin Ghazwan ni dia ambil, dia bina Madinah Basrah, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dia bina Madinah Kufah. Wakiltahuma fil Iraq, dan kedua-kedua bandar tersebut Basrah dan Kufah ini berada di mana? Fil Iraq, di Iraq lah ni, di negara Iraq lah ni. Okay. Dan yang terakhir, bana Amrun ibn al-As radhiyallahu anhu. Okay. Amrun bin As, nama seorang sahabi zaman itu, dia bina Madinatul Fustat, satu kota yang diberi nama Fustat. Di mana ni? Hak ni di Mesir. Jadi kena ingatlah nama-nama bandar ni, di mana ia berada dan siapa pembinanya. Okey, kita sambung poin yang seterusnya. Ada sikit lagi sebelum akhir lah. Okey, poin yang seterusnya iaitu al-anzimatul idariyah, iaitu sistem al-anzimah, sistem al-idariyah, pentadbiran. Okey, ni beberapa sistem pendek saja. Dia kata istahdatha Umaru radhiyallahu anhu iddata anzimatin minha. Okey, nombor satu, nizamul al-assas. Yang kedua, nizamul hisbah. Yang ketiga, nizamul barid. Dan yang keempat, nizamul qada. Okey, nizamul assas ni maksudnya sistem pasukan keselamatan waktu malam. Kalau zaman kita gapo umpama gapo sistem ni? Sistem rela deh, jaga malam deh, ataupun jaga kampung tu, gapo dah ada nama dia deh. Jadi kalau zaman tu pun dah ada juga. Umar ni berpandangan jauh. Kita buat lah ni zaman dia tu, dia fikir nak buat dah. Dia buat dah zaman dia. Jaga alik malam. Apa alik malam? Sebab alik malam lah orang tidur, bila tidur kat mulalah berlaku jenayah, orang jahat ke apa kan. Mudah buat kerja alik malam. Kalau dah tak ada orang jaga kat, senang pokok-pokok ni. Maka sistem ni, adanya sistem ni untuk menjaga kawasan pada waktu malam.
Apa dipanggil? Nizamul asas. Al-asas. Kerana tahu, gitulah. Okey, al-hurasah bil lail, iaitu pasukan keselamatan yang menjaga pada waktu malam. Yang kedua, nizamul hisbah. Okey, ni pun sama juga sistem hak jaga juga, kawal selia. Hak nak jaga, nak check rekod dari segi ketelusan, dari segi kira betul ke gapo ke gitulah. Kalau kita kat jenis audit nak audit, misalnya katalah 10 riyal diberi, daripada 10 riyal tu beli gapo, beli mana, berapa baki ke apa tu dipanggil kawal selia dari segi keuangan dah dan sebagainya. Itu contohlah tu antara sistem hizbah, apa yang sistem hizbah ni buat. Yang ketiga, nizamul barid, ni sistem pos. Ada dah juga zaman itu dia. Pos apa? Pos urat. Masa tu dah ada dah zaman pos urat. Mungkin cara tu berbeza lah, tak nama pun mungkin lain, tak ada nama pos laju, Ninja Van, JNT ke apa ni, tak lah. Tapi sistem dia lebih kurang sama lah. Mungkin pakai kuda ke, nak atas surat dia ada, pegawai dia dah jeng atas surat, gitulah dah. Baik, dan yang keempat iaitu nizamul qada, iaitu sistem perundangan, ataupun sistem qada ni perundangan ataupun sistem kehakiman. Okey, dan yang terakhir, poin yang terakhir iaitu untuk pelajaran hari ini berkenaan dengan al-futuhat. Okey, tak boleh lari dah. Setiap daripada khalifah dia akan ada pembukaan. Futuhah ni, fatahah ni maksud buka ya. Jadi pembukaan maksud apa? Buka apa? Buka kawasan daripada dijajah oleh anasir yang bukan Islam. Sama ada pemerintah zaman pemerintah asal itu dia terima Islam, maka bila dia terima Islam, maka kita buka kawasan itu, dia jadilah tanah jajahan Islam. Ataupun dia menentang, dia tak saya terima Islam, maka berlakulah peperangan. Kedua-duanya adalah jenis penaklukan futuhat ni, pembukaan. Okay, kita tengok poin dia. Yang pertama, abqa Umaru radhiyallahu anhu ma badahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu min al-futuhati fi biladil Iraq. Okay, yang kedua, fahazama الفرس في معركة القادسية ودخل المسلمون عاصمة الفرس المدائن وامتدت الفتوحات إلى حدود الهند والسند. Okay. Seterusnya, أما في بلاد الشام فقد استكمل المسلمون فتح البلاد. Okay. وهزموا الروم في معركة اليرموك ودخلوا بيت المقدس. Dan yang terakhir, كما فتحت مصر وليبيا والجزيرة الفراتية. Okey, maksudnya dia nak cerita tentang pembukaan, peluasan kawasan jajahan tanah Islam, kerajaan Islam. Jadi yang pertama ni dia kata abqa Umar. Umar ni mengekalkan. Apa yang dikekalkan? Ma badahu Abu Bakar. Ma badahu, apa yang di polisi lah, ataupun dipanggil sini tindakan ataupun keputusan Abu Bakar. Apa yang Umar teruskan keputusan Abu Bakar ni, sebab Abu Bakar dah tak ada dah, Umar dah ganti dia. Jadi Abu Bakar dia telah memutuskan, dia telah bertindak zaman dia kata nak buka negara Iraq, nak menakluk negara Iraq. Jadi bila Umar menggantikan Abu Bakar, dia mengekalkan keputusan tersebut. Apa yang mabadahu, apa yang diputuskan, apa yang dikehendaki oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu minal futuhat, untuk menakluk, untuk membuka fi biladil Iraq, untuk membuka negara Iraq. Okey. Lepas tu fahazama al-fursa. Okey, oleh kerana itu dia hantar tentera, dan tentera tersebut telah mengalahkan. Hazama ni, hazama ni mengalahkan al-furs. Ni Parsi. Furs ni maksudnya kerajaan Parsi. Dalam fi ma'rakatil Qadisiyah, dalam peperangan Qadisiyah. Parsi, Qadisiyah.
Wa dakhala al-muslimuna, dan tentera Islam memasuki, dakhala memasuki, al-muslimun ni orang muslim, orang Islam, asimat al-Fursi, ibu kota Parsi. Nama dia apa? Ibu kota Al-Farsi ni Al-Madain. Nama dia Al-Madain, ibu kota Parsi. Selepas apa dia kalah kak? Tak ada lah dia. Jadi umat Islam berjaya sampai ke ibu kota Farsi, kerajaan Parsi bagi itu yang bernama Al-Madain. Wamtaddatil futuhat, dan penaklukan ini meluas. Imtaddat ni meluas, menjadi kau besar. Al-futuhat ni pembukaan, ila hudud, sehingga ke sempadan, ke perbatasan, ke had sempadan Al-Hindi, India, dan As-Sind ni maksudnya Pakistan. Zaman itu tak ada lagi nama Pakistan, negara Pakistan ke apa, cuma ada nama dikenali sebagai As-Sind. Sind tu lebih kurang kat Pakistan kita ni lah, Afghanistan dan sebagainya. Okey, amma fi biladi Syam, manakala di Syam pula, amma manakala fi biladi Syam, di negara di Syam. Asyam ni Syria, Palestin, lah ni lah. Kalau lah ni Syam ni zaman itu, kalau lah ni nya terletak di kesemua ni empat negara lah ni. Syam ni besar, tapi lah ni dah pecah-pecah jadi 4 dah, iaitu Palestin, Jordan, Lebanon, dan juga Palestin, Lebanon, Jordan, dan Syria. 4 negara ni dah. Okey, sekali lagi, Palestin, Lebanon, Jordan, dan Syria. Okey, jadi di negara ni, bila di Syam ni pula, faqad istakmalal muslimuna, maka istakmala, sempurnanya, al-muslimuna, tentera umat Islam ni telah sempurna untuk fathi, untuk membuka, menakluk al-bilad, negeri tersebut, negeri Syam itu. Wahazamur Rum, masa tu negeri itu di bawah pemerintahan Rom. Kalau di Iraq tadi pemerintahan dia Parsi, tapi sini pemerintahan dia adalah pemerintahan oleh kerajaan Rom. Rom fi ma'rakati, dalam peperangan. Okey, umat Islam berjaya menyelesaikan, menyempurnakan penaklukan ke atas negara Syam ni pada peperangan selepas mereka memenangi peperangan Ma'rakatil Yarmouk. Nama dia Ma'rakah pertempuran Al-Yarmouk ni nama tempat Yarmouk. Lah ni Yarmouk tu berada di Jordan lah, di negara Jordan lah ni. Okey, wadakhalu Baitul Maqdis, dan selepas menang situ mereka berjaya sampai ke Baitul Maqdis, Jerusalem lah ni dah, bergolak lah ni, yang berada di Palestin lah, yang dijajah oleh Israel lah ni. InsyaAllah mudah-mudahan umat Islam berjaya buka kembali Baitul Maqdis ni dan berjaya membebaskan Palestin daripada Yahudi yang jahat, Zionis, yang menubuhkan negara haram Israel. Okey, dan yang akhir sekali iaitu kama fatahat Misra wa Libya, kama futihat Misra wa Libya wal Jaziratul Furatiyah, seperti mana juga berlakunya pembukaan dan penaklukan wilayah berlaku secara serentak ataupun lebih kurang dalam tempoh pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab. Apa yang dibuka tadi Iraq, kemudian di alik atas tu iaitu Biladus Syam, dan alik sebelah sana barat ni pula di benua Afrika tu iaitu Mesir dan Libya. Kalau tadi Lebanon ni Libya, dan juga Jazirah Al-Furatiyah di semenanjung Furat, nama tempat. Okey, setakat itu sahaja dulu tentang pembelajaran kita, kelas kita hari ini. Maka dengan itu, dengan ini maka tamatlah mengenai khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Kita ada tinggal lagi 2 khalifah lagi. Khalifah yang ketiga Osman pada kelas yang berikut lah. Lepas Osman habiskan cerita berkenaan dengan khalifah ketiga Osman, kita akan masuk Khalifah Ali Ibn Abi Talib, khalifah yang keempat. Maka selesailah tentang
Al-Khulafa Ar-Rashidun, tentang Al-Khulafa Ar-Rashidun, cerita Khulafa Ar-Rashidun. Sekian dulu daripada Ustaz, minta maaf kalau ada salah silap. Kita berhenti dulu, tangguh majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.